A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Zaitun Najwa binti Nazmi. Nombor kad matrik D183111015. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk pembentangan saya iaitu tajuk kontrak mudharabah. Pengenalan. Sistem perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan prinsip syariah dan hukum Islam. Usaha pembentukan sistem perbankan ini didasari oleh larangan Islam untuk mengambil dan meminjam wang dengan menggunakan bunga ataupun riba. Di samping itu, ianya juga didasari oleh larangan pelaburan untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram seperti usaha pelaburan dalam perniagaan berbentuk perjudian, penipuan dan perbuatan arak. Seterusnya kita tengok definisi mudharabah. Mudharabah diambil daripada ungkapan daraba fil ardi, bermaksud berjalan di muka bumi atau bermusafir. Mudharabah dari segi istilah, suatu kontrak perkongsian untuk mendapat keuntungan yang diwujudkan antara dua pihak iaitu pengusaha dan pemodal. Daripada mazhab Hanafi mentarifkan mudharabah ialah kontrak usaha sama ataupun kita panggil syarikah untuk mendapat keuntungan di mana satu pihak mengeluarkan modal dan satu pihak lagi sebagai pengusaha. Mazhab Maliki mentarifkan mudharabah ialah pemodal memberikan modal dengan kadar tertentu kepada pengusaha untuk diniagakan bagi mendapat sebahagian keuntungan kepadanya. Mazhab Syafi'i pula mentarifkan mudharabah ialah satu akad yang mengandungi di dalamnya pemodal mewakilkan kepada pengusaha supaya diniagakan modalnya dan dibahagikan keuntungan antara mereka berdua. Mazhab Hambali pula mentarifkan mudharabah ialah pemodal memberikan modal kepada pengusaha supaya diniagakan dan keuntungan yang didapati dibahagi antara mereka mengikut persetujuan yang dicapai. Maksudnya kat sini secara umumnya, mudharabah ialah pengusaha dan pemodal mengangkat-angkat mudharabah tersebut ataupun satu projek yang diusahakan oleh pengusaha dan mengangkat akad mudharabah dengan seorang pemodal dan keuntungan dibahagi antara mereka berdua. Daripada dalil-dalil ataupun dalasan syariat akad mudharabah daripada ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Maksudnya, dan yang lainnya orang-orang yang musafir di muka bumi untuk mencari rezeki dari limpah kurnia Allah. Surah Al-Muzammil ayat 20. Ayat Al-Quran lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faiza qudiyatus salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Maksudnya, kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk menjalankan urusan masing-masing dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah. Surah Jumaah ayat 10. Daripada hadis yang bermaksud daripada Salim bin Suhaib radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat kebaikan iaitu jual beli secara tangguh, muqaradhah ataupun mudharabah dan mencampur gandum dengan gandum untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. Daripada ijma' ulama pula, diriwayatkan bahawa sahabat-sahabat Rasulullah SAW mengamalkan mudharabah di dalam urusan niaga mereka dan tidak ada siapa pun dalam kalangan mereka yang membantahnya. Sebenarnya amalan mudharabah ini berjalan sejak zaman Rasulullah SAW sehingga kini. Rukun, kita tengok pada rukun-rukun dan syarat-syarat mudharabah. Rukun mudharabah ada 6 iaitu pengusaha, pemodal, modal, keuntungan, projek yang diusahakan dan lafaz ataupun kita panggil siyuh. Kita tengok pada pemodal ataupun syahibul ma'in. Mestilah seorang yang baligh, berakal, waras dan sioman. Sekiranya belum baligh, hendaklah mendapatkan keizinan daripada penjaganya untuk mengendalikan urusan berkenaan. Mestilah seorang yang tidak bankrupt ataupun muflis. Perlakuan menyimpan subjek simpanan adalah dengan kerelaan, tidak ada unsur-unsur perasaan. Pemodal ialah orang yang setuju menerima tawaran si pengusaha. Dan dia ialah yang menguruskan projek yang diusahakan oleh si pengusaha. Kita tengok pada pengusaha ataupun mudharib. Mestilah seorang yang baligh, berakal,
waras dan sioman. Sekiranya belum baligh, hendaklah mendapat keizinan daripada penjaganya untuk mengendali urusan berkenaan. Mestilah seorang yang tidak bankrupt ataupun muflis. Perlakuan menyimpan subjek simpanan adalah dengan kerelaan, tidak ada unsur-unsur paksaan. Maksud di sini pengusaha ialah orang yang menentukan usaha ataupun projek tersebut apa yang dia nak buat. Okey, kita tengok pada perkara yang perlu dikontrakkan. Perkara yang perlu dikontrakkan ada 3, iaitu modal, projek ataupun usaha dengan keuntungan. Kita tengok modal. Modal hendaklah terdiri daripada mata wang tunai yang ditentukan semasa akad. Hendaklah diketahui kadar modal. Hendaklah tunai dan bukan berbentuk hutang. Hendaklah diserahkan kepada pengusaha ataupun mudharib. Kita tengok projek pula. Hendaklah pengusaha diberi kebebasan untuk menjalankan sesuatu projek tanpa sebarang sekatan dan dalam urusan perniagaan. Kita tengok keuntungan pula. Setiap anggota yang terlibat mesti mengetahui kadar keuntungan yang akan diperolehi ketika akad dilakukan. Jika kadar keuntungan tidak ditetapkan atau tidak diketahui, kontrak mudharabah tidak sah. Kadar keuntungan tidak mesti ditetapkan dalam kadar yang tetap ataupun tepat dan mesti ditentukan dalam nisbah. Okay, kita tengok pada sirah ataupun lafaz akad. Mestilah berlaku akad, iaitu penawaran dan penerimaan sama ada melalui ucapan ataupun lafaz, tulisan, isyarat dan perbuatan yang jelas dan difahami oleh pihak-pihak yang berkenaan. Mestilah wujud ketepatan dan kesekataan antara tawaran dan penerimaan. Mestilah tawaran dan penerimaan berlaku dalam satu majlis atau satu ruang dalam tempoh yang munasabah. Mestilah tawaran berterusan sah sehingga sempurna penerimaan, tiada penarikan balik tawaran sebelum penerimaan. Mestilah tawaran merujuk kepada perkara ataupun subjek yang dikontrakkan dan memenuhi syarat-syaratnya. Okay, maksud dia kat sini lafaz atau sirah, tak kiralah kita daripada ucapan ataupun tulisan ataupun syarat ataupun perbuatan, janji benda tu jelas dan difahami oleh pihak yang berkenaan, kata kita dah akad mudharabah. Lepas tu lafaz yang sirah ni juga tawaran, kalau contoh pemodal tu dah terima tawaran si pengusaha tu, contoh pengusaha tu kata selama 3 tahun kita nak akad mudharabah. Jadi tawaran tersebut mestilah selesai selama 3 tahun. Dia tak boleh tarik sebelum selesainya akad mudharabah tersebut. Okay. Seterusnya kita masuk pada syarat kontrak mudharabah. Syarat kontrak mudharabah ada 3 je. Yang pertama, kebebasan menjalankan urusan tanpa tertakluk pada syarat tertentu. Yang kedua, keuntungan hanya dikongsi antara pelabur dan pengusaha. Yang ketiga, pengusaha mestilah bebas menguruskan modal dan bekerja. Okey, seterusnya kita tengok jenis-jenis akad mudharabah. Jenis-jenis akad mudharabah ada 2, iaitu mudharabah mutlaqah dengan mudharabah muqayyadah. Okey, kita tengok mudharabah mutlaqah dulu. Mudharabah mutlaqah ialah pemilik dana ataupun modal ataupun kita panggil syahibul ma'al, mestilah memiliki kewangan untuk melakukan apa sahaja atau memastikan bisnes yang dijalankan agar berhasil dan sesuai dengan tujuan bisnes yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Okey, masuk kat sini mudharabah mutlaqah ni dia seorang pemodal ataupun syahibul ma'al yang ada duit dan dia ditugaskan dan dia diamanahkan untuk melakukan apa sahaja bisnes yang dijalankan oleh pengusaha tersebut supaya bisnes pengusaha tu berjalan dengan lancar dan dapat hasil dia. Okay, kita tengok contohnya. Contohnya, Abu mempunyai bisnes peternakan ikan. Jadi, Abu melakukan akad mudharabah dengan salah satu pemodal. Namun, pemodal tersebut berhak untuk meningkatkan bisnes Abu sehingga ia dapat merubah sistem dalam bisnes Abu. Contohnya, daripada cara penjualan dan sebagainya. Okey, kita tengok daripada contoh ni. Okey, si Abu ialah pengusaha dan si Abu ni dia mempunyai bisnes peternakan ikan. Jadi, dia mengangkat dengan akad mudharabah dengan seorang pemodal iaitu Ali. Okey, jadi si Ali ni dia perlu dan dia diamanahkan untuk meningkatkan usaha ataupun projek si Abu ni sehingga
projek tersebut dapat meningkatkan sistem yang si Abu tu buat. Contohnya tak kira lah daripada cara penjualan dan sebagainya. Kita tengok mudharabah muqayyadah pula. Pada mudharabah muqayyadah pula, Syahibul Ma'in tidak memiliki hak untuk mengatur bisnes pengusaha. Ketika kesepakatan akad mudharabah antara Syahibul Ma'in dengan mudharib ataupun pengusaha, maka untuk mengatur usaha 100% adalah hak dari pengusaha. Pemilik modal tidak memiliki hak untuk mengatur usaha yang ia berikan modal. Okey, maksud dekat sini, mudharabah muqayyadah ni pengusaha yang perlu mengaturkan apa yang dia nak buat, projek apa yang dia nak. Syahibul Ma'al ataupun pemodal tak boleh mengaturkan. Okey, itu yang dimaksudkan. Maksudnya, pemodal dia tak boleh mengaturkan, tak boleh mengaturkan usaha apa yang si pengusaha tu nak buat. Contoh dia cakap kat si pengusaha tu, kita ternak itik. Dia boleh bagi idea tapi dia tak boleh tentukan. Yang tentukan semua ni ialah si pengusaha. Itulah mudharabah muqayyadah. Okey, untung rugi mudharabah. Untung rugi mudharabah ada 5, iaitu yang pertama, keuntungan dikira apabila modal diterima urusan mudharabah. Keuntungan diperolehi hasil daripada modal yang dilaburkan. Penentuan kadar keuntungan ditetapkan secara umum iaitu 1/2 dan 1/3 bagi setiap orang yang terlibat. Keuntungan dikongsi bersama manakala kerugian ditanggung oleh pemodal. Pengusaha adalah pemegang amanah kepada pemodal diserahkan kepadanya. Ia tidak menanggung risiko kecuali jika ada kecuaian atau pencerobohan dari pihaknya. Okey, seterusnya, penamatan kontrak mudharabah. Ada 4, iaitu pembatalan, kematian salah satu pihak gila ataupun pengsan, kemusnahan modal, pelaburan. Okey, kita tengok pembatalan dulu. Kedua-dua pihak berhak membatalkan kontrak bila-bila masa. Maksud dekat sini, dua-dua pihak boleh, contoh si pengusaha nak batalkan dan si pemodal pun nak batalkan. Tu boleh. Okey. Yang kedua, kematian salah satu pihak. Setelah salah satu pihak meninggal, kelayakan terbatal. Salah satu pihak gila ataupun pengsan. Penyakit-penyakit ini menyebabkan kontrak tidak sah. Kemusnahan modal pelaburan. Tidak kira sama ada kemusnahan sebab bencana alam ataupun disebabkan pelabur atau pengusaha akan tetap mendapat bahagiannya. Seterusnya, kita tengok produk mudharabah daripada perbankan Islam. Okey, ada 4, iaitu akaun semasa, akaun pelaburan khas, insurans takaful, insurans Islam ataupun takaful, penerbitan bond Islam ataupun kita panggil sukuk. Okey, manfaat mudharabah. Yang pertama, bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Bank tidak berkewajipan membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha untuk mendapat atau hasil usaha bank sehingga tidak akan pernah mengalami negative spread. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan yang kontrak dan benar-benar terjadi. Itulah yang akan dibahagikan. Prinsip bagi hasil mudharabah ini berbeza dengan prinsip bunga tetap, di mana bank akan menagih penerimaan pembiayaan ataupun nasabah satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah sekalipun menjadi rugi atau kemelesetan ekonomi. Kita tengok pada risiko mudharabah. Mudharabah pun ada risiko, ada manfaat. Kita tengok risiko pula. Penerimaan pelanggan yang menggunakan dana yang tidak seperti yang dinyatakan di dalam kontrak. Kesilapan cuai disengajakan. Keuntungan oleh pelanggan apabila pelanggan tidak jujur. Okey, dan kesimpulannya, mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak, iaitu pemodal dan pengusaha, di mana satu pihak bertindak sebagai pemilik dana ataupun syahibul ma'al yang menyediakan seluruh modal 100%, manakala pihak lain adalah pengusaha ataupun mudharib. Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk presentis. Secara umumnya, mudharabah terbagi pada dua, iaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Okey. Jumhur ulama berpendapat bahawa rukun mudharabah terbagi kepada 3, iaitu orang yang melakukan akad al-aqidani, modal, ma'qud alaih dan sirah, ijab dan kabul. Dan sedangkan mazhab Syafi'i ataupun ulama Syafi'i lebih merincikan menjadi 5, iaitu modal, pekerjaan, untung,
sirah dan 2 orang yang berakad, iaitu pemodal dan pengusaha. Okey, jadi kita perlu juga belajar akad mudharabah. Walaupun kita tak akad mudharabah, kita perlu belajar. Sebab apa? Kita tak tahu kita tak tahu suatu hari nanti kita pula yang akan buat akad mudharabah. Sebab apa kita perlu belajar? Sebab akad mudharabah ialah satu sistem perbankan Islam. Sistem perbankan Islam kita perlu belajar sebab apa? Sebab dia fardu ain. Jadi kita perlu tahu kalau kita ambil tahu pun, nanti contoh kita nak buat akad mudharabah, jadi kita tak tercengang-cengang, ataupun kita tak tak ada apa langsung pasal ni. Jadi kita perlu belajar. Sebab walaupun kita dah ada ilmu sikit pasal akad mudharabah, jadi suatu nanti contoh kita nak akad mudharabah, kita dah tahu. Okey. Sekian, terima kasih. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi